Puaslah saya menanam bumi, menanam bumi. Podcast yang akan anda dengarkan adalah paparan kisah-kisah di sekitar majlis-majlis perkahwinan dan juga isu-isu kekeluargaan masyarakat Melayu di Singapura. Sembarang persamaan yang dipaparkan di dalam podcast ini amatlah disengajakan. Kami harapkan paparan pengalaman kami ini dapat menjadi iktibar kepada semua lapisan masyarakat di Singapura. Dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim, terimalah hos-hos anda, Manaf Dan Mawi. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ladies and gentlemen, together with the both of us, saya Mim Alip nak Manaf. Saya Mim Alip WI Mawi. Ini Manaf dan Mawi Show in Spotify and Apple Podcast. Episod hari ini dibawakan khas untuk anda oleh www.nakkawin.com. Dan nakkawin.com adalah sebuah portal pemasaran yang bersangkut paut dengan semua produk-produk dan juga perkhidmatan semualah tentang majlis-majlis walimah di Singapura ini. Nak mandam? Nak kompang? Nak fotografer? Nak DJ? Nak. Nak. Terus lungsuri di www.nakkawin.com ataupun boleh lungsuri laman Facebook ataupun IG mereka di Nakkawin SG. Selain daripada itu juga, kami juga berkolaborasi bersama seorang pakar konsultan kewangan iaitu Hans Ezra. Untuk mendapatkan pencerahan lebih lanjut, boleh saja lungsuri laman IG beliau @Hans Ezra ataupun boleh hubungi beliau di talian 90285600. Right, Manap. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Selamat tahun baru. Salam Mal Hijrah. Yes. Ya, betul. Happy New Year. Aku takut salah pronounce. Betul. Pressure sikit. Selamat tahun baru. Salam Mal Hijrah 1444 Hijrah kepada semua pendengar kita. Pada malam ni kita buat recording 29 hari bulan Julai. So officially lepas maghrib tadi dah tahun baru lah. Oh iya. So on the calendar is on the officially on the calendar is going to be on the 30th of July. Tapi kita celebrate bukan lepas midnight lah. Dia kira bukan countdown midnight. Kira ada countdown to maghrib gitulah. Kau kan biasa countdown maghrib. Bila bulan puasa je tunggu nak maghrib je nak buka puasa kan. Itu standard lah. Selamat tahun baru. Apa azam tahun baru kau? Wow. Sebenarnya tahun baru. Kau pak gini kau letak aku dalam situasi macam gini. First come first serve, brother. InsyaAllah menjadi seorang insan lebih bertakwa lagi ya. Amin. Betul. Amin. Oh, Islam banyak. Alhamdulillah. InsyaAllah sama-sama kita mengharapkan yang terbaik. Semoga dipermudahkan. Semoga kau tenang di sana lah. Aku nak mencarut je. Malam ni kita sangat kita cakap pernah kita berazam dulu. Betul. Salah satu kenapa kita panggil Ustaz Zaki, kita punya tamu malam ni kerana kita pernah ada soalan ni dulu. Yes. Aku tanya kau, nak tak kita pergi umrah sama-sama? InsyaAllah. Dan aku pun ada satu soalan kau. Itu nanti. Kita akan tanyakan soalan tu kepada Ustaz sebentar nanti. Kenapa kita nak tanya pasal umrah dengan Ustaz Zaki? Sebab nanti kita explain kenapa. Betul. Tapi tanpa berlengar-lengar lagi, kita malam ni sangat bertuah rasa kita ada bersama-sama kita lah. Seorang asatizah muda. Muda? Macam kita muda. Tak, dia tua sikit. Oh iya ke? Kita muda dia 4 tahun. Oh yo. Ustaz Zaki Alwi, apa khabar Ustaz? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana mengundang pada malam yang bahagia ini. Alhamdulillah. Thank you so much Ustaz. Terima kasih kerana sudi bersama-sama kita. Terima kasih kerana masih boleh selit lah. Boleh. Lepas pada 10.30 ni pun tak apa. terus, Benda baik nak kena share. Betul. Baik. Anyway, cakap pasal Mal Hijrah ni what is the significance of the tahun baru ni? Apa yang sepatutnya seorang muslimin atau muslimah ni kita practice during this day ni? Okay.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pendengar-pendengar podcast ini, saya doakan semoga anda semua diberikan maghfirah Allah, keampunan Allah Subhanahu wa taala, diberikan rahmatnya juga insya-Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jadi soalan yang telah diajukan tentang ma'al hijrah, iaitu hijrah ni adalah penghijraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Mekah ke Madinah Al-Munawwarah. Jadi permulaan hijrah. Jadi sahabat-sahabat nak tahu cara ataupun nak tahu dia punya permulaan Islam tu macam mana. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cakap apa? Kita mula dengan hijrahnya aku. Jadi hijrahnya tu bermulalah perjalanan Islam tu sebenarnya. Daripada Mekah ke Madinah Al-Munawwarah. Jadi tapi sebelum tu Nabi dah berdakwah di Makkahul Mukarramah. Cuma permulaan sebab tu hijrah tu adalah untuk bermulanya semangat seorang Islam. Jadi kita ni dah masuk tahun baru, dah masuk dalam lingkungan 1444 Hijriah ni. Walaupun dalam beberapa jam, semangat kita ni masih lagi kuat. Pasal apa? Kita memperjuangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu agama Islam. Dia kayak nak kena ada azam baru tak? Tahu ya? Boleh juga. Selalu orang ada what do you call that? New Year resolution. Betul. Azam baru. Jadi kita kena buatlah ma'al hijrah resolution. Yes, betul. Apa salahnya? Betul. Jadi kita nak kena tukar resolution kita lah. Selalunya resolution New Year resolution kita sama aja bro. Pasal last year tak tercapai. Azam tahun baru aku tahun ni ialah untuk pencapaikan azam tahun baru tahun lepas. Yang tak berubah. Yang tak pernah aku biasalah manusia kan. Jadi Ustaz bercakap tentang penghijrahan tadi saya terdengar khutbah Jumaat. Nak bilang orang lah aku pergi sembahyang tadi. Aku bilang tak ada. No seriousness. Penghijrahan tu kata dasarnya ialah peralihan daripada satu tempat ke satu tempat. Betul. Tapi kalau kita looking at much bigger perspective, it's actually the difference lah, perbezaan antara seorang yang dulu mungkin sebelum Islam, sebelum datangnya Islam, datang kepada Islam, ataupun an existing Muslim, daripada seorang Muslim yang biasa-biasa siapa tu, mungkin dengan penghijrahan becoming a better Muslim. I think that is my take of what penghijrahan Islam. Jadi dia bukan sahaja tempat ke tempat, dia juga dari hati ke hati. Dah macam lagu lah. Kalau dia ambil jadi lagu ni. Ustaz boleh nyanyi, Ustaz boleh nyanyi. Tempat ke tempat, hati ke hati. Jadi dia bukan tempat pergi ke tempat itu hijrah. Dia juga hati kita yang mungkin sebelum ni belum jernih, belum bersih. Kita hijrahkan hati kita supaya menjadi lebih bersih. I see. Dia banyak maknanya, mendalam maknanya. Betul, tu mana. Dia bukan saja very literally. Terima kasih atas pencerahan tadi. Ustaz Alfian Afandi. InsyaAllah. Siapa tahu dengan berkat doa engkau ke satu hari ke. Alhamdulillah. Tak tahu nak doa ke tidak. Kenapa kau duduk sebelah aku tiba-tiba rasa panas ke? Aku tu takut nanti petir masuk. Tak. Kalau ada petir pun orang yang depan tu kena dulu. Itu dia memang ahli je lain. Berbalik pada Ustaz Zaki, Ustaz agak muda orangnya. Bukan agak muda, memang muda. Kalau dibandingkan kita, berapa kalender tu beza kan? Ustaz berapa umur Ustaz kalau tak keberatan? Saya tahun 95. Ustaz, kita Melayu Maths Week 27 tahun. 27 years old. 27 years old. Where were you when you were 27? 27 apa aku buat 27? Entah bro, tak tahu lah. Benda beripik apa kita buat bila kita 27? Tak apalah. Gatal nak kahwin. So tak, aku kahwin siang. Ustaz adalah lulusan daripada? Saya tak ada kelulusan macam tinggi-tinggi lah. Saya belajar kat Singapura je. Biasa-biasa je belajar Singapura. Dan Alhamdulillah sekarang saya khidmat secara freelance. Mengajar ngaji macam biasa. I see. Orang pergi center dan sebagainya. Okay, sorry, a bit sensitive, tapi ARS is suatu kemestian untuk you pergi mengajar ngaji pun kan? Betul. Apa tu ARS?
Asatiza Recognition Scheme. Ada skim bukan? Dia ada scheme. Dia bukan scheme tempat kaya. Bukan. Dorang actually to rectify ataupun untuk jaga asatiza yang ada dekat Singapura supaya berlandaskan dengan guideline yang betul lah. Ustaz digelarkan asatiza tu berapa tahun yang lalu? Sebelum NS lah Sebelum NS. Ustaz pergi NS? Serius? Saya Apa? saya masuk NS. No, because you study in Singapore. Singapore. Is it? Saya secular student. I see, After seriously? Sec 4, then saya pergi Mahat Tafiz, saya hafal Quran, lepas tu saya Masya Allah. So Ustaz ni hafiz Quran lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wow. Secular bukan? Okay. Now I'm more intrigued to get to know. Okay, Ustaz secular school. Correct. Secondary Sampai school. Sec Sec 4. Lepas Sekolah tu mana, Ustaz? Dan secondary. Danman. Tampines ni. Tampines lah. Budak Tampines ni. Oh, Ustaz buat Tampines Tak, saya tinggal Pasir Ris. Tinggal Dulu Pasir lah, Ris. sekarang tinggal Sengkang. Saya pun dulu Ustaz tinggal Sengkang. Satu kampung lah kita ni. Satu kampung. Cuma Tampines segitu lah bro. Kenapa? Tampines dengan Pasir Ris tu begitu. Sekolah nama Pasir Ris tapi ada di Tampines. Tampines. macam kau lah. Sekolah di Daman tapi ada di Tampines. Lain. Pelik. Berpelik. River Valley bukan kat River Valley. Dia kat Jurong. Habis sekolah aku Ahmad Ibrahim bukan kat Jalan Ahmad Ibrahim, bukan kat Jurong, kat Yishun. Pelik. Betul, Okay, betul. so selepas Sec 4 Ustaz pergi Mahat Saya pergi Tafiz. Mahat Tafiz. Tak, sebelum tu saya belajar kat Singapore, dekat Mahat Tafiz kat Singapore. I see. Ada satu center ni dekat Singapura. Untuk maybe less than 1 year. Dan lepas tu saya pergi dekat Malaysia, Sembaranggang. Oh, Simpang Renggang. Orang ingat saya buat kuih tapi Sebab itu baru nak cakap orang pergi Simpang Renggang nak raya cari kuih. Ustaz cari ilmu dok. Mana nak dapat? dia dekat tengah-tengah hutan. Serius apa? Yes. Ustaz? Serius. Berapa lama Ustaz kat sana? Saya kat sana buat setahun lebih. After that you come back untuk serve NS. Yeah, after that I came back serve NS. Belum serve NS, saya kerja dengan travel agent. I see. Dan That after that explains. saya baru masuk NS. Ustaz NS mana? Civil Defence. Wow. Tampines juga, Tampines Fire Station. Vocation? Ah, Kenapa ketawa? saya cek kencing orang Oh, serius ah? Serius. Oh. So kalau macam dos yang hari-hari ada lah. Misal second division dia second HQ. So kita kena pergi Changi, kena Dark supervision kan. kena pergi Kalang. So hari-hari ada lah, kena pergi untuk ambil kencing NSF dengan regular. Tengok orang ambil drugs ke tak. So the percentage semua ada dalam kepala otak. There is something on my mind. Aku tak tahu appropriate tau nak cakap. Apa salah? Dalam banyak ustaz mana yang selalu kena kencing? Ada chance lah. Memang satu lah. Tapi interesting lah. Very interesting lah. Memang actually orang kan kita punya kerja, kita punya vocation tak ada kerja, tapi actually banyak gila kerja. Betul. We need to berdepan dengan komputer, berdepan dengan kencing orang, berdepan dengan orang. Do you literally have to witness orang tu pas Nak kena unit? tengok ah. Tak, itu provost Betul, ada provost buat. kan, Tapi ya. kita cuma test. Kita ada DP kit untuk test depan orang tu. Pernah tak tertumpah kena baju? Pernah, kena Serius? tangan. Serius. Ada yang bahasa orang kasih dia campak gitu kan. Iyalah. Macam orang ajar. Tapi okay. Ustaz boleh sumpah makmul bro. Sabtu Okay. ada bui-bui kan. Ya Allah, tak payah describe lah. boleh pun ustaz. Berbuih-buih. Tapi kalau berbuih-buih tu tak bagus tau. Dia high in protein. Jika dulu kat Kau masih nak teruskan lah ni topik lah. dulu kat NS kat army Ni kita berbual pasal army konteks Okay. Bila kau nak kencing kat urinal tu kan ada colour code. Ada colour code. Colour code je kan. Kan dah gelap ke apa. Are you hydrated enough? Do you drink enough water? Yes, correct. Kira bubble pun danger bro. Dah tak minum air je. Kalau bubble kira tu dah tahap level-level ustaz-ustaz. Itulah kuning-kuning rabak. Pekat. Kita bermula topik pada malam ni dengan Mak Hijrah. Lepas tu cakap pasal berbuih kencing. Ya Tak, Allah. jadi ini salah satu mungkin dalam Al-Hijrah ni kita petik is jauhi dada lah. Oh, Jauhi kau dada tengok lah. dia punya selit subtle, very Betul. subtle. Jauhi dada lah. Pasal maaf cakap maaf banyak-banyak. Saya nak minta maaf banyak-banyak. Tapi ramai masyarakat Melayu yang terjebak dalam dada. Betul. Ramai. This one I think everyone need to agree lah. Betul. And kita dekat sini not just an asatizah, we are here as a human being. Betul. Nak sampaikan benda yang baik. Setuju. So minta maaf banyak-banyak. Tapi memang ramai masyarakat Melayu Islam kita Melayu Islam bracket practice or not practice, tapi yang terjebak dalam dadah ni, walaupun sikit atau banyak lah. It is what it is lah. Statistics have shown that memang majority of rakyat Singapura yang terjebak dalam kancah dada ni terdiri daripada orang Melayu kita. Betul. Jadi
suatu persoalan yang kita harus tanya pada diri kita sendiri. What went wrong? Mana silapnya? Sedangkan kalau betul-betul kita ikut berlandaskan agama kita, kalau betul-betul ikut lah, agama kita, majority of orang Melayu kita beragama Islam. So kalau mengikut ajaran agama kita memang benda itu haram. Kalau betul ikut halal haram memang salah. Tapi di mana silapnya? Itu ya. This is a question that we've been trying to ask ourselves for the longest years. Dah lama. Benda ni bukan baru, masalah ni bukan baru. Daripada tahun 60-an, 70-an, 80-an, 90-an sampai ke sekarang. Jadi untunglah Ustaz dapat tengok orang kecil ramai-ramai. Jadi okay, sebagai seorang asatizah muda di Singapura ni Ustaz, apakah cabaran-cabaran yang Ustaz hadapi? From what we were told, Ustaz, you go around ajar kelas, ajar mengaji, and I believe sebahagian besar daripada student-student Ustaz adult learners. Correct. Yang telah berumur lah, lanjut usia and everything. Cabaran-cabaran sebagai seorang anak muda, seorang asatizah muda, what is it? Actually, to be honest, kalau macam ajar ngaji atau ajar fardu ain, to any age group, dia tak ada masalah. Yang datangnya kekeliruan ataupun perkara yang mereka akan doubt kita is when we render a service. Macam example, kalau dulu saya baru start, like 6 years ago, kalau saya baru start tahnik, cukur kepala bayi, itu dorang baru-baru that point of time dorang akan macam experience ke tak, bacaan macam mana, all this kind of thing. Pasal tu selalu yang buat orang-orang dewasa. Betul. Asatizah yang dah tua lah, kira-kira yang dah veteran lah. Pasal dorang macam considered macam kita nak ambil barakah orang-orang tua dan sebagainya. You see that kind of thing. So by the time I come into that service, orang macam nak ambil barakah, that kind of concept. I see. So itu yang at point of time the challenge starts from there lah. Baru I adapt with it. So I cakap that saya punya kehadiran ni bukan untuk nak sampai berikan barakah ke apa. Kita cuma nak ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah cakap buat tahnik, kasih madu, kasih kurma, kita nak ikut sunnah. Untuk saya personally, saya bukan kasih berkat ke, saya bukan darjat tinggi untuk nak memberi berkat, tapi at the end of the day we are just following the sunnah. So from there baru people gradually they know, and alhamdulillah I'm very proud of young ustaz, although I'm one of the young ustaz, tapi a lot of them that dah mula untuk render this service, tahniknya service. So I start this first. This is my pekerjaan baru pertama lah yang saya caburi. I see. Cukur kepala budak. Agaknya macam cara agam. Masa 6 tahun yang lalu kan, Ustaz belum ada janggut, belum ada misal, nampak muda lah. Dah ada. Masuk NS dia tak ada. Masuk NS hari-hari kena shave. Kalau tak RSM marah. Takut RSM rupanya. Tak, pasal kita bawa RSM jangan kencing. Betul kencing. RSM masih ada dalam servis lagi? Masih ada tak? Dia baru retire. Tapi sekarang jadi best friend lah. Dari best friend best friend. Dia baik-baik. Tiba-tiba nanti RSM cakap, Ustaz nanti ikut saya pergi cek kencing orang. Tiba-tiba kan. Okay, so sebagai seorang asatizah muda, memang like what you say, Ustaz, it's a bit it's a challenge lah untuk you convince the masyarakat tentang keahlian you. You know, orang akan cakap lah, orang-orang Melayu kita akan cakap, dia ni budak lagi, masih hingus, cap jari belum kering. You know that line, cap jari belum kering, kau nak pandai-pandai macam gini. Ya, ada skepticism tu masih tetap. I think until now still there lah. Mesti ada. Pasal saya masih nampak muda. Betul? Sama lah macam kita. Macam nampak boy lagi. Paksa kasih lah. Semua kalau korang boleh nampak kita punya reaction sekarang, semua macam tengok Ustaz macam kasih lah. Saya masih nampak muda kan. Betul. Dalam kat sini pun saya yang paling muda kan. Dua kali tanya kasih lah. Jadi macam saya cakap, saya paling muda. 3 kali aku kira. Okay, dia dah kena warning kan. Okay, betul. I think that the stigma, right. I think it's only human nature. Kita relate to age to knowledge. Tak semestinya seseorang itu berusia muda dia tak tahu apa-apa, atau sebaliknya tak semestinya orang tu dah berumur
and he knows everything. There are some. Mungkin saya nak petikkan from this kisah sahabat Nabi SAW, Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi, dia ketika sesuatu perang tu, dia yang berikan saranan. Jadi pada masa tu umur dia baru berapa tahun je kan, dia tak sampai, mungkin remaja lah ada riwayat cakap dia remaja, very young age berbanding dengan sahabat-sahabat yang lain yang dah dewasa, yang dah experience diorang dah pergi berapa kali punya war apa ni semua peperangan. Tapi dia yang memberikan saranan, lalu saranan dia Rasulullah terima, ada sahabat yang tak terima. I see. Jadi ada sahabat cakap, dia ni budak je kan, dia kasih saran aku pun tak faham, tak apa. Rasulullah cakap apa? Dengarkan apa yang disampaikan, bukan kepada umur dia. I see. Dengarkan, walaupun dia kecil ke apa, dengarkan apa yang disampaikan. Dia suruh bikin parit keliling Madinah supaya dapat lawan dengan tentera musyrikin tu dengan lebih fokus. I see. Dia bikin cara lain lah. Dia bikin cara lain. I see. Kalau cara sahabat-sahabat lain macam kena pergi bukit, gunung, attack daripada atas, dia boleh attack daripada bawah. You go inside the tunnel tu untuk attack. Okay, macam trench macam trench, correct. Cerita Vietcong ni. Itu adalah salah satu daripada iktibar yang kita boleh belajar. Bukan sahaja orang tu muda ataupun orang tu nampak muda macam saya, nampak muda, tapi bukan kita tak boleh kita tak boleh nak nilai. Kita macam terus nak judge, oh dia ni masih tu nak cari yang betul. Tapi ahlan wa sahlan, kalau anda rasa nak cari yang lebih selesa, silakan. Terpulang. Saya tak ada macam I'm the best. No. Of course, I mean outside, dekat sebelah luar ada lagi asatizah yang lebih experience daripada saya, yang lebih berilmu daripada saya, yang lagi masya-Allah daripada saya. Silakan, if you can have them to be with you, ahlan wa sahlan. Tapi if let's say I can help your family, then why not? Talking about kisah yang tadi Ustaz sampaikan kepada kita, I can relate something which is more localized. Okay. Kisah Hang Nadim. I see. Singapura dilanggar todak. Budak kecil, Hang Nadim budak kecil. Dia kasih suggestion taruh pelepah pisah for the todak tu everything. But in the end, dia punya kebijaksanaan tu disalah anggap, sampai difitnahkan pada sultan, kata budak ni will grow up to overrun you, sampai tu kena bunuh and everything. So buang kat laut and everything. Correct. Nadim, kesian Nadim Pasal ada tak? Apa khabar dia sekarang? So airport dia je lah ada airport Hang Nadim kat Batam kan? Serius? Yes. Panjang aku Ustaz tadi kat airport. Ustaz airport ni. Okay, so sebagai seorang asatizah muda, selain daripada cabaran-cabaran yang kita sedia maklum apa lagi benda-benda yang you selalu hadapi sebagai seorang asatizah lah in general? Is it hard to convince masyarakat kita sebab sekarang the reason why I'm asking you this question is because kita nampak kecenderungan masyarakat kita sekarang tentang pembelajaran hal-hal agama jika dibandingkan dengan 30-40 tahun lepas dulu. Okay, mungkin peluang untuk kita nak belajar agama kalau dibandingkan sekarang is quite limited. Sekarang ni dia punya resources is readily available everywhere. Internet, Google and everything. TikTok. Betul. Yeah, true. And even sampai class, kita pun actually nak kena ikut peredaran masa and everything. Kena ada TikTok juga. Ustaz ada TikTok. Ingat ada. Dengan pantas dia dah cakap tak ada, lepas tu dia toleh kiri macam tak ada. So sebagai seorang asatiza, do you think dengan this peredaran, the trend is it something which is very much welcome ataupun ada dia punya sebaliknya ada unsur-unsur negatif dia? Okay. Setiap perbuatan kita tu ada baik ada jahat. Betul. Ada baik, not jahat lah, ada baik ada buruk. Betul. So kalau kita nak lihat tentang sesuatu aspek yang kita boleh gunakan sebagai bahan dakwah, itu adalah benda yang baik. Tapi kalau kita misuse the thing untuk lalaikan kita daripada agama Islam, tu benda yang buruk. Jadi for your question tu, it's actually very general. Siapa kalau nak gunakan any social media punya platform, silakan. Tapi kita kena pandai jaga. Ada orang yang gunakan social media tapi lupa nak solat. Ini peringatan untuk diri sendiri dan siapa yang ada dekat dalam sini lah kan.
dan siapa yang dengar dekat dalam podcast ni, kita kadang-kadang kita surf kita punya internet ataupun kita surf kita punya social media tanpa sedar masa tu lalai. Macam wal asr, demi masa. Sesungguhnya manusia dalam kerugian. I see. So ini adalah salah satu peringatan untuk diri saya jugalah. Kan kadang kita pun boleh terlajak juga kan. Betul. Masuk Facebook, Instagram nak yang kalau reel. Oh, Saya baru tahu pasal Reel word watch. reel tu. Reel watch tu. So Betul. slide tak habis. Tak habis. Satu bila habis dia. Dan macam-macam benda kita dapat tahu. Betul. Yang baru-baru ni, can I touch on this Please, baru-baru please ni go yang ahead. pasal ada this lady yang so called menghina Islam. Yes. Is it the Yang- comedy show? No. Not the comedy show. Okay. Yang comedy show tu dah memang dia buat macam gitu. Itu clear cut. Lepas tu dia cakap dia ada OKU card, tapi Yes. actually dia tak ada. So itu one side. Tapi this one is from Yang pakai kostum tu kan? Yes, correct. Oh, see. Dia pakai kostum. Habis so dia ada satu scene tu yang saya sedih. Pasal dia tengah baca Al-Quran, lepas tu dia taruh hands down macam Yes. bad lah gitu. Lepas tu dia baca some like pasal God creation, I mean yang bercanggah lah dengan agama Islam. Ya, betul. So perkara ni, this platform dia tak ada age limit. And kadang-kadang anak-anak muda primary school dah tahu. Betul. And sometimes younger generation lagi pandai daripada kita. Betul. Diorang lagi dapat tu information lagi cepat daripada kita. Betul. So it's how kita as a parent, maybe young parent dekat rumah nak kena terapkan perkara-perkara yang penting with our children. Example, maybe you need to emphasize every day, need to tell them apa yang baik, apa yang buruk, apa yang baik. This is maybe this is what happened with me lah, my family. Nak tak nak, dengar tak dengar, kita kadang dulu kita rasa bingit lah. Habis asal ini je keluar, jangan balik lambat, all this kind of thing. Jangan merayap, jangan duduk bawah blok. Ustaz pun kena juga Saya pun kena juga. Oh, kena juga. Jadi jangan duduk bawah blok. When I went into NS, masuk NS, baru I tahu. Cakap, sebab dulu bapak aku marah macam ni semua. Pasal duduk bawah blok boleh kena screen apa ni semua. We don't want all this. We don't want this. Saya tak pernah lah. Alhamdulillah tak pernah screen. Hampir-hampir tapi tak pernah. Hampir-hampir tak pernah. Jadi kau boleh tak nak lah kan. Kau boleh tak nak. Kita nak jaga nama baik kita dan juga keluarga. Betul. Jadi like what you say pasal this platform social media apa ni semua, at the end of the day is macam mana kita accept. Jadi macam kita ni nampak, macam example yang video tu kita nampak how we take this. Do we go to our friends or we go to our parent? Betul. So kita as a parent maybe need to be there for our children. Or maybe kita tahu you can always share with your children. Then you tell them apa yang baik, apa yang buruk. True. Jangan kita cakap, alamak ni benda sensitif lah, anak-anak bilang anak-anak sensitif, macam mungkin pasal pakaian dia apa semua. Yes. At the end of the day they need to know. Betul. At the end of the day this is wrong. Yes. You shouldn't show this to public. So you can teach your children. So walaupun anak lelaki, kita cakap ni bukan sepatutnya you have to see. Betul. You have to watch, you have to do the cara dia apa, this is wrong. So it's how we portray that to our children. Talking about nilai-nilai yang harus diterapkan pada anak-anak kita sebagai seorang bapa, I've always feel that whatever topik ataupun pelajaran yang harus ataupun message yang harus disampaikan kepada anak-anak, no matter how sensitive that topic is, it's better to come from us daripada unsur-unsur luar. Misalnya kata kawan-kawan ataupun those unreliable sources, because kalau dekat luar tu kita susah nak establish dia punya authenticity, the accuracy. Tapi kalau kita sebagai orang tua, bukan nak kata kita ni pandai ke apa, tapi to the very least we could ensure that benda yang kita bilang anak-anak kita tu benda yang betul, benda yang kita dah pernah belajar and everything. So there's always a challenge lah. I think sekarang ni not so much of an issue, because kita generasi sekarang ni dah dibesarkan dengan a bit of kita punya thinking is a bit more liberal, a bit more open. Kalau dibandingkan dengan ibu bapa kita, datuk nenek kita, cara pemikiran dah berbeza. Oh, tak boleh berbual pasal
sexual education. Benda ni tabu, tak senonoh, haram and everything. Yes. Tapi budak-budak enak belajar daripada kawan-kawan lagi tak senonoh dekat Betul, luar. lagi teruk. Correct, betul. Dia jadi lagi teruk. Lagi jahanam. Correct. So True betul. Rasa betul lah. That's what to me Because earlier in my days my parents don't talk about this issue. tak boleh, malu. Boleh pada orang aib. Aib, yes. Last ini aku yang find out myself, bro. Correct. Tak, tapi benda ni memang aib. Yes. Cuma how you want to sampaikan. Betul. Jangan cakap pasal seks betul-betul. Alah. Cakap pasal tu kan. Correct. Nak kena tahu tapis lah. Betul. Tapis. Agak-agak lah, Wai. Janganlah agak tu all the way kan. Kau cerita bukan budak-budak malu. Dengan aku gaya malu. Nanti diorang explain lagi. Okay, so talking about the changes right now. Diorang explain. Diorang explain kat kau. Tak ada, bukan gini ya. Ya, sebenarnya macam gini ya. Padahal muka kau. I guess mengikut peredaran masa sekarang ni cara kita banyak, ada social media platform dah banyak. Tadi kita dah cakap ustaz sendiri ada podcast. Ini cara nak kita sampaikan dakwah itu dah macam-macam through TikTok. Dulu baru-baru TikTok kita cuma tahu TikTok cuma budak-budak gelik-gelik joget-joget. But sekarang ni banyak konten-konten yang unsur dakwah. Kalau aku tengok aku punya FYP ni banyak tau dakwah-dakwah. Sebab dia ikut punya algoritma kan. Banyak nak selit. Macam Ustaz Asma Harun ni semua. Betul. Alhamdulillah. Masih baik lah. Very proud of Ustaz Harun. So but my point is exactly like what Ustaz cakap lah. Pucuk pangkal diri sendiri. Macam mana kita nak make use of the things that are readily available for us right now. I think it goes down to our responsibility. Betul. Dan Ustaz, kita berbalik pada services yang Ustaz berikan. Business, Ustaz ada business tu. Yang kita dengar tadi, yang first tadi Ustaz ada servis apa tu? Tahnik lain benda. Tahlik tu cukur rambut. Tahnik tu menjamukan kurma dengan madu. Kalau baca taklik talqin. Tu taklik lepas kahwin, lepas nikah. Kalau kau baca taklik lagi, tak lama lepas tu aku bacakan talqin untuk kau. Nak baca lagi? Kau jauh nak baca lagi? Tak. Tahu takut. Okay. Kalau ada apa salah? Kau ni. Okay. Services yang Ustaz adakan sekarang, selain daripada ajar mengaji, services yang tadi kita katakan, ada lagi. But before that, Ustaz, this is your own company? Yes. Ustaz buka company sendiri. Okay. Company nama apa Ustaz? Okay. Saya ada a few affiliated company. I see. So the first one is tahnikservices.sg. So itu khusus untuk bikin tahnik dengan akikah. Okay. So itu ada admin yang untuk jaga, yang they will set my schedule untuk I go out untuk pergi tahnik. So alhamdulillah 1 month is about close to 40 to 50 majlis. InsyaAllah, alhamdulillah. So daily ada, alhamdulillah daily ada. Even weekdays pun ada. Weekdays 1-2 ada. Weekends yang can hit up to maybe 7 majlis, 8 majlis satu hari. Easy. It's very busy, ada 1 jam macam Tok Gadi gitu. Saya tak boleh makan. Pasal saya habis je terus kena jalan. Pasal dia travelling time on this kind of thing. So that is the first company, tahnikservices.sg is established during PKP pula. During apa? PKP sebelah tambah. Tu sebelah tambah apa? CB. Circuit breaker. Circuit breaker. Ustaz ni kau betul lah, jaga CB. bahasa tu. Yalah, aku tak CB. Okay. CB lah. Okay, betul. Jadi kita establish during circuit breaker. Before that kita ada this company nama Nariza. So this Nariza Management Services, dia macam rojak tau. Okay. Semua kita buat wakaf, infak, I see. tahnik, pengurusan jenazah, semua dekat dalam satu. Wow. Okay. So after that we sit down and brainstorm. We said that certain things need to keluar. So kita Nariza Management Services is from 2014. We have been doing korban, akikah, normal akikah, sedekah, wakaf. Then wakaf kita ada buat madrasah, kita buat masjid dekat overseas lah. Mostly is all overseas punya base. Kita buat Friday Barakah. So this Friday Barakah is we collect a certain amount from masyarakat Singapura. Then every Friday kita akan kasih makan dengan air soya dekat masjid-masjid. So we will allocate to some all over Singapore. Tapi bukan every Friday the whole Singapore lah.
Dia satu Friday satu Bergila-gila lah. tukar-tukar I see. gitu. Every Friday host Singapore banyak juga saya Soya tu. Correct. Kau tak boleh minum, kau ada gout. So Ustaz maybe boleh tukar sikit Ustaz. Pasal kadang-kadang pergi, patutlah selalu pergi sembahyang Jumaat nampak air soya tu. kita kasi air Aku peria selalu ke cakap air soya, orang ada gout ni. Air peria. dah kasi free, komplain pula tu. Air putih sudah lah. Dah tahu dah gout, buat gout lah. Jadi Bukan Yos pula tu. bukan Yos Jadi ni adalah syarikat seterusnya lah Nariza Malaysia. So we decided to keluarkan. So cuma yang apa ada yang dilaksanakan dalam Nariza is korban, yearly korban, badal haji, wakaf dengan infak. So kita just limit to this. I see. Pasal algoritma kita akan lari kalau dekat Instagram dengan Facebook. Pasal when you post pasal wakaf, dia akan keluar pasal wakaf. Tapi kalau you dah masuk pasal daily activities apa semua, dia dah your algorithm dah betul-betul rojak. Okay. So when we keluar, kita tahnik keluar, tahnik ada DP own page. Masya-Allah. The sambutan tu ada. Maksud orang nampak. So it's more focus. Correct, lah. more focus. Then That one is for tahnik and Nariza.